Kita digemparkan dengan kematian mahasiswa swasta yang mana mereka ni sedang pulang daripada bercuti, tak silap saya, daripada Pulau Pinang ke Kedah lah. Dan mereka ni ada 4 orang sebenarnya, dan mereka ni berhenti dekat stesen minyak Plus di sekitar Sama Gagah, Pulau Pinang, tak silap saya. Ketika itu pukul 8 dan juga pukul 9 malam, dan kemudian sekitar 1.40 pagi lebih kurang macam tu ada orang terjumpa mereka dalam keadaan tidak menyedarkan diri dan dalam keadaan kereta tersebut tak dimatikan enjin. Dan laporan siasatan mengatakan mereka ni terjadinya macam itu disebabkan terhidu bau gas karbon monoksida ataupun CO lah. So perkara ini berlaku hasil daripada kebocoran bahagian exhaust kereta yang menghasilkan gas karbon monoksida ataupun CO, dan gas tersebut masuk dalam ruangan kabin kereta. Okay? So disclaimer awal-awal, saya bukanlah orang kata apa pakar kesihatan ke mekanik kereta ke apa. Saya sebagai orang yang juga seorang driver yang banyak kali juga tidur dekat stesen minyak tu semua, saya sangat-sangat concern, dan ini beberapa kajian-kajian saya berdasarkan artikel-artikel yang saya jumpalah dekat internet luar sana. Kenapa susah sangat karbon monoksida ni untuk kita detect? Yang pertama, sifat dia ada 3. Dia tidak boleh dilihat, dia tidak boleh didengar, dan dia tidak boleh dihidu. Malah dikatakan kalau kita terbau saja kandungan CO tersebut below than 30 minit, kalau kandungan dia terlalu tinggi, kita boleh maut lah apabila kita terhidu benda tu lah kan. Macam mana kita nak tahu CO ni berada dalam level yang critical ke tak critical tu semua? Kita akan kira dalam format parts per million ataupun ppm. Kalau ikutkan ada sebuah artikel tu, dia cakap kadar 1 hingga 70 tu boleh lagi lah, masih lagi acceptable, kita pun tak pening kepala ke apa. Tapi bila kadar 70 hingga 150, boleh jadi dah start sakit kepala, dah rasa macam nak muntah-muntah tu semua. Tapi dalam keadaan 150 sampai 200 dan ke atas tu semua boleh membawa maut dalam jangka masa yang sangat pendek. Below dan 30 minit kalau terhidu memang habis lah cakap. So saya terfikir juga, bermaksud CO ni sebenarnya boleh je bocor sebelum kita stop dekat stesen minyak kan. Bermaksud dia tak bocor ketika mana stesen minyak. Waktu kita tengah drive pun dia dah boleh bocor kan. Dan bila kita drive okey je. Dan ni pendapat peribadi saya lah. Kalaulah CO tu dah meresap dalam kita punya body tu semua, dalam keadaan kita tengah drive, kita masih lagi dalam keadaan sedar. Contoh macam kalau kita dah rasa berat kepala kan, kita secara sedar akan berhenti sekejap ke kan, pergi kat stesen minyak tu semua kan. Tapi dalam kes mangsa tersebut, mereka dah tidur dalam keadaan enjin masih lagi dihidupkan, mereka pun tak sedar, itu yang terjadi kematian lah kan. Adakah solusi dia boleh selesai sekadar just buka tingkap? Berkemungkinan boleh jadi dia kurangkan lah, orang kata apa, boleh keluarkan lah angin-angin CO yang dah masuk dalam ruangan kabin. Kalau buka tingkap tu boleh keluarkan lah kan. Cumanya kena ingat, kalau lah bocor tu bocor teruk, saya rasa boleh berlaku kematian jugalah. So langkah untuk kita bendung, yang pertama sekali, servis kereta lah kan. Servis kereta ni kan ada minor service, ada major service. Saya rasa kalau macam dah sampai major service, kita kena minta lah kepada abang mekanik, boleh tak nak minta tolong tengok keseluruhan kereta kita. Ada tak exhaust kita yang bocor ke? Jangan tengok exhaust yang besar gerabak yang bawah tu, bukan. Kita kena tengok bahagian bawah kabin tu juga, sebab exhaust ni kan panjang. So kena minta abang mekanik tu untuk tengok secara keseluruhan lah, bukan sekadar orang kata apa tukar minyak hitam semata-mata, okay? Dan juga kalau macam korang dah penat ke semua, paling-paling pun kalau korang dah stop ke stesen minyak, ataupun kalau korang stagnan dalam masa 5-10 minit kan, nak tunggu member datang ke kereta kita tu semua, saya rasa lebih elok kita tutupkan kita punya enjin lah. Paling-paling kalau dia dah bocor sekalipun, kita tak tambahkan lagi kandungan CO dalam kereta kita lah. Dan lagi efisien sebenarnya, kita kena beli siap-siap karbon monoksida detector. CO detector ni dia come dalam banyak bentuk lah. Ada yang boleh jenis cocok dalam penculuh rokok tu, ada juga yang jenis kena beli bateri tu semua kan. Cumanya kelemahan dia, so far saya tengok tak banyak choices lah untuk model-model CO ni. Kalau ada pun kena order overseas tu semua. Dan sebolehnya lah, ini daripada sudut pihak kerajaan dah pula kan. Kerajaan wujudkan satu akta untuk mewajibkan pengeluar kereta terus ada device CO detector ni built-in terus dalam mana-mana kompartmen kereta lah. Kalau macam bagi device macam peranti yang macam kita boleh bawa alih tu, nanti takut orang tak pakai ataupun hilang ke apa kan. Lebih baik dia built-in dalam kompartmen siap-siap. Kalau CO tu dah start masuk, mungkin dia akan bunyi beep 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 supaya orang sedar yang ada kebocoran sedang berlaku lah.